Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan daripadanya. Wa nastaghfiruh, kita memohon keampunan daripadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala kejahatan-kejahatan yang ada pada diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada segala kejahatan-kejahatan perbuatan dan pekerjaan yang telah dilakukan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lagi kita kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah, mendengarkan bersama-sama, kita mentadabbur kalamullah azza wa jal yang merupakan hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, panduan kehidupannya, makna kata dia belum lagi mencapai tahap takwa. Dan bagi mereka yang mencapai tahap takwa, sentiasa takut pada Tuhan, maka Al-Quran lah yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dan alhamdulillah pada minggu lepas telah kita dengarkan tafsir berkenaan dengan surah At-Takatsur, dan pada hari ini insya-Allah kita akan mentadabbur suratul Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Alhamdulillah, ini dia suratul Qari'ah, merupakan surah yang ke-101 di dalam Al-Quran, dan ianya mempunyai 11 ayat, dan ianya merupakan salah satu surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, yakni Makkiyah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan telah kita sebutkan sebelum daripada ni bahawasanya ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah yang dikenali sebagai surah Makkiyah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, kebanyakan ayat-ayat tersebut intipatinya adalah untuk menguatkan keimanan orang-orang yang mendengar pada ketika itu, dan menambahkan lagi lah ketakutan mereka kepada Tuhan, supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara kemaksiatan, apatah lagi perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam surah Al-Qari'ah ayat yang pertama
Al-Qari'ah. Okay, kalau kita tengok terjemahan, maksudnya adalah hari yang menggemparkan. Okay, dan Al-Qari'ah merupakan salah satu daripada nama hari kiamat. Okay, hari kiamat. Dan nama bagi hari kiamat ni ada banyak. Salah satu daripadanya Al-Waqi'ah dan Al-Haqqah dan At-Tammah, Tammatul Kubra, As-Sakhah dan beberapa nama-nama lain lagi lah. Apabila mana banyak namanya, kalau dalam adat orang Arab ni, apabila mana satu-satu benda itu banyak namanya, maka perkara tersebut sangat-sangat penting dan diagungkan, sangat-sangat menakjubkan. Contohnya macam pedang lah. Bagi pedang-pedang ni kadang ada nama-nama dia. Maka apabila mana banyak namanya dalam Al-Quran sendiri, bila mana menerangkan berkenaan dengan hari kiamat itu sendiri, di Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan pelbagai nama, menunjukkan keagungan, kehebatan, betapa takutnya hari kiamat tersebut dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di dalam kalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan Al-Qari'ah dia asal daripada perkataan qara'a. Qara'a ni satu benda yang kata menggemparkan ataupun satu bunyi yang sangat kuat dan berterusan lah, boleh kita kata macam tu. Kalau kita tengok surah Al-Waqi'ah, Waqi'ah ni maksudnya betul-betul akan terjadi, betul-betul terjadi hari kiamat tersebut. Kalau Al-Haqqah, maksud hak tu adalah benar, benar-benar akan terjadi. Jadi pelbagainya nama berkenaan dengan hari-hari kiamat ini menerangkan kepada kita keagungan dan kehebatan pada hari tersebut. So Al-Qari'ah, hari yang bergemparkan, ada beberapa lah tafsiran bagi makna Al-Qari'ah ini. Ada yang kata ianya satu bunyi yang sangat kuat yang berlaku pada hari kiamat. Dan ada yang mengatakan bahawasanya ianya satu pelanggaran daripada atas jatuh ke bumi, menyebabkan bunyi yang sangat kuat berlaku di bumi pada ketika itu, menyebabkan orang-orang ataupun manusia-manusia yang berada di bumi pada ketika itu terkejut dengan bunyi tersebut sehingga tercari-cari apa yang akan berlaku. Itu maksud Al-Qari'ah. Dan Qara'a ni, ketukan pun kita boleh kata juga. Dia seolah-olah macam ketukan, kalau contoh asal lah, bila mana pada waktu malam ada orang ketuk pintu rumah kita. Dan dia ketuk sangat kuat dan ketukan tersebut berpanjangan. Sehingga kan kita nak tidur pun jadi tak selesa. Begitu jugalah gambaran pada hari kiamat. Pada hari berlakunya kiamat nanti ada satu bunyi yang sangat kuat dan berterusan menyebabkan pada ketika itu manusia-manusia tak senang duduk. Okay, dan kita boleh tengoklah nanti dalam ayat-ayat yang seterusnya. Dan bila mana ada juga maksudnya adalah menggentarkan. Bila kata menggentarkan ni, mendebarkan ni, menggemparkan ni, bukan hanya berlaku pada hari kiamat saja. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di dalam surah ni apa yang berlaku selepas daripada hari kiamat. Kita boleh tengok nantilah di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan berkenaan dengan amalan-amalan kita nanti akan ditimbang di mizan. Pada hari tersebut menyebabkan manusia-manusia ini hati mereka dalam keadaan ketakutan. Menggemparkanlah ketakutan, tak tahu. Tadi cerita pada awalnya cerita pada hari yang bergemparkan ini pada hari kiamat. Tapi selepas hari kiamat juga berlaku juga perkara yang sama, manusia pada ketika itu hatinya dalam keadaan berdebar-debar, ketakutan menunggu apakah nasib yang akan berlaku selepas daripada ini. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka nak terangkan Al-Qari'ah ni macam mana keadaannya, bunyi dia macam mana, menggemparkan macam mana, kita tak tahu nak kata macam mana. Sebab Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat yang kedua, Mal Qari'ah. Ini ta'ajub lah. Apa itu qari'ah? Sampaikan bila mana berlaku bunyi tersebut, orang tertanya, apa tu? Apa dia tu? Apa yang berlaku?
mal qari'ah. Dan Allah Ta'ala terang di dalam ayat yang ketiga, wama adraka mal qari'ah. Sesungguhnya tak ada apa pun pengetahuan, ilmu yang boleh bagi tahu pada hampa semua berkenaan dengan bagaimanakah keadaan hari kiamat tersebut yang memberi makna al-qari'ah ini, benda yang menggemparkan. So kita tak tahulah apa benda yang akan berlanggar dengan bumi ataupun jatuh ke atas bumi, menyebabkan bunyi yang sangat kuat sampai seluruh manusia pada ketika itu dengar, menyebabkan mereka ketakutan dan tertunggu-tunggu apa yang akan berlaku selepas daripada itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Imam Ar-Razi ada terangkan beberapa perkara lah berkenaan dengan makna al-qari'ah, gegaran ataupun benda yang menggemparkan pelanggaran ni. Dia kata pertama, ianya adalah satu bunyi yang sangat kuat. Ini pekikan ataupun kita boleh kata sangkakala Israfil itu sendiri. Dia ada 3 tiupan lah. Tiupan yang pertama menyebabkan manusia pada ketika itu bila dengar hilang akal. Okay? Dan yang kedua selepas daripada itu, bila mana dengar sangkakala yang pertama ni, manusia-manusia ni dia tak tahu nak buat apa dah. Itu yang berlari, cari tempat nak lari ke mana dan sebagainya. Hilang akal dia. Sangkakala yang kedua menyebabkan semua mati kecuali Israfil. Israfil selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala tarik nyawa dia. Dan yang ketiga adalah sangkakala yang ketiga, pada tiupan yang ketiga, manakala Allah Subhanahu wa taala hidupkan Israfil semula, kemudian Israfil tiup, bangunlah manusia-manusia bangkit daripada kematiannya. Itu gambaran yang pertama yang dibawa oleh Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsir dia. Dan yang kedua, Adil mengatakan, dia kata ianya merupakan pelanggaran daripada atas dan bawah, di antara bumi dan langit, sehingga menyebabkan alam, seluruh alam pada ketika itu hancur. Dan yang ketiga adalah al-qari'ah ni menyebabkan manusia ini kata berlari dalam keadaan ketakutan, lari daripada apa yang dilakukan pada ketika itu. Ini antara gambaran-gambaran lah para mufassirin bawa pada kita nak cerita berkenaan dengan makna qari'ah itu sendiri. Cuma secara mudah dan simple yang kita boleh bagi faham bahawasanya hari kiamat itu sendiri, maksud al-qari'ah ni benda yang menggemparkan, ada satu bunyi yang sangat kuat, yang sangat hebat yang berlaku, tak tahulah sama ada pelanggaran ke ataupun bunyi sangkakala ke yang dimaksudkan, menyebabkan manusia-manusia pada ketika itu, termasuklah semua haiwan-haiwan dan sebagainya, alam sebelum jadi pada ketika itu, semua di dalam keadaan ketakutan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari di mana manusia pada ketika itu seperti kupu-kupu ataupun kekatu yang berterbangan. Kalau kita baca daripada terjemahan, mungkin kita kurang faham. Cuma inilah gambaran yang Tuhan nak beritahu kepada kita bila mana berlaku gegaran tadi, ataupun pelanggaran tadi, ataupun bunyi yang sangat kuat tadi, menyebabkan manusia dalam keadaan ketakutan berlari ke semua tempat. Berlari ke semua tempat seperti mana kupu-kupu yang berterbangan, seperti mana kekatu yang berterbangan. Mana kata mereka, kalau kita lepaskan, contohlah kalau kita lepaskan rama-rama, rama-rama dia tak berterbang straight lah kan. Kupu-kupu tak terbang straight, dia akan terbang melilau-lilau lah. Tapi kalau burung bila mana dilepaskan, dia akan terbang straight saja. Sebab tu tidak digambarkan burung di dalam ayat ni. Allah Ta'ala gambarkan manusia pada ketika itu seperti mana kekatu yang berterbangan ataupun kupu-kupu yang berterbangan, menunjukkan pada ketika itu manusia tak tahu nak lari ke mana, nak selamatkan diri ke mana, sehingga kan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut ainal mafar, kat mana mereka nak lari, kat mana tempat yang mereka nak selamatkan diri mereka. Sebab apa? Dalam keadaan ketakutan. Hatta mereka yang ada anak pada ketika itu pasti akan tinggalkan anak dia. Segala apa yang dia sayang pada ketika itu, semua mereka akan tinggalkan, fikir hanya untuk diri dia saja, selamatkan diri dia saja.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita juga, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan kamu akan lihat gunung ganang seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Seperti mana tercabutnya bulu-bulu lah. Dekat sini para mufassirin pun ada terangkanlah berkenaan dengan ayat ini, mengatakan bahawasanya ihnil manfush ini memberi makna apabila mana ada seekor kambing biri-biri yang kita sembelih, bila sembelih dia punya bulu-bulu dia tu warna merah tercabut daripada badannya. Begitulah keadaan bukit-bukit, gunung-gunung pada ketika itu. Yang asalnya gunung-gunung ini yang menjadi pasak bagi bumi, tapi pada ketika itu gegaran yang sangat kuat tadi menyebabkan ianya tidak berhenti. Bila mana tak berhenti ni sampai orang pun pelik, kenapa tak berhenti-berhenti lagi? Padahal asal yang kita faham gunung tu jadi pasak yang tak akan bagi gegar bumi dan sebagainya, jadi tercabut daripada tempat asalnya. Seperti apa? Seperti tercabutnya bulu-bulu daripada kambing itu sendiri apabila mana disembelih lah, dan bulu-bulu tersebut warna merah. Okey, tapi Hamka di dalam kitab tafsir dia, Tafsir Al-Azhar, bila mana menerangkan ayat ni, dia memberi gambaran bahawasanya semua gunung-gunung di atas muka bumi ini akan meletus, macam seperti mana gunung berapi lah, keluar lava-lava dia. Begitu nak gambarkan maksud al-ihnil manfush. So dalam ayat ni adalah ulama-ulama tafsir kata ada yang tercabut semua gunung-gunung tadi sehingga tak boleh memberi pasak kepada bumi tersebut, sehingga menyebabkan bumi sentiasa dalam keadaan bergegar pada ketika itu, lebih kurang macam gempa bumi, tapi mungkin lebih teruk lagi daripada keadaan gempa bumi. Kalau kita tengok gempa bumi berlaku pun, tsunami berlaku pun, ramai orang lari, tinggal orang yang sayang, semua nak selamatkan diri dia. Begitulah lebih kurang pada hari kiamat tu, yang seperti mana Allah sebut berkenaan dengan Al-Qari'ah, bahkan lebih lagi daripada keadaan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita di dalam surah ni apa yang berlaku selepas daripada tu. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan mizannya. So ni dah masuk level yang kedua lah. Ada kat sini ada 3 level. Pertama, level ketika mana hari kiamat hati kita dalam keadaan ketakutan. Dia lebih kurang ayat ni cerita pasal pelanggaran dan ketakutan, benda yang menggempakan dalam setiap level-level kehidupan yang kita akan lalui selepas daripada kematian tersebut. Mula-mula Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggempakan, menakutkan manusia-manusia pada ketika itu. Kemudian yang kedua pula, lepas kita dah dimatikan, kemudian kita dibangkit semula, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Pada ketika itu juga hati-hati kita di dalam keadaan ketakutan, juga hari yang bergempakan. Sebab apa? Masing-masing duk tunggu apakah yang akan berlaku pada diri dia selepas ini. Sama ada dia masuk syurga ataupun masuk neraka. Tetapi sebelum dia ditentukan ke mana tempat dia akan pergi, maka Allah Subhanahu wa taala akan timbang amalan-amalan yang telah dia lakukan ketika mana di dunia. Okey, dan timbangan ni ada 2 perbincangan para ulama lah, ada 2 pandangan. Ada yang kata sebenarnya bukan timbangan yang macam kita duk faham neraca tu lah. Ni timbang baik, ni timbang buruk. Tengok mana satu yang lebih berat, maka dia akan masukkan dalam syurga, ataupun kalau yang jahat tu berat, maka dia akan masukkan dalam neraka. Ada pandangan kata bukan timbangan macam tu, tetapi ianya Allah Subhanahu wa taala akan tahu setiap amalan kita, maka Allah Taala akan pertimbangkan dekat dia banyak mana, dan kemudian Allah Taala akan tentukan kedudukan kita. Tapi ada pandangan juga mengatakan memang betul ada timbangan seperti mana yang kita duk bayang sekarang ni lah. Ada neraca yang Allah Taala akan timbang, ada timbangan dia, Allah Taala akan letak bagaimana amalan kita baik dan buruk. Kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke tempat yang sepatutnya yang Allah Subhanahu wa taala akan letakkan.
Okay, cuma timbangan tu tak seperti mana kita bayangkan lah. Jangan duk bayang, ada tahap, ada semua tu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana timbangan tersebut berlaku. Okay. Kemudian tadi Allah Ta'ala sebut فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, dan barang siapa yang berat timbangannya, yakni timbangan amalan kebaikannya, jika kebaikan banyak dilakukan, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَةٍ, maka dia akan hidup dalam keadaan redha, sangat meredai apa yang Allah Ta'ala akan beri pada dia, kurnia pada dia ketika mana dia berada di dalam syurga. Ini teranglah, siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, Tuhan masukkan dia dalam syurga, dan kemudian dia hidup dalam keadaan dia redha. Dia syukur dengan semua yang Allah Ta'ala beri pada dia ketika mana dia berada di dalam syurga tersebut. Tak ada apa lagi, semua yang berada di syurga nikmat saja. Okey. Dan nak dapat, antaralah para ulama mengatakan, dan nak dapat kehidupan yang redha ketika mana di hari akhirat nanti adalah kita kena redha dulu di dunia ni. Mana kata segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita di dunia, kita kena syukur, kena redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Maka dengan sebab itu juga merupakan salah satu cara untuk seseorang itu berat timbangan mizan dia ketika mana di hari akhirat nanti. Tapi jika sebaliknya, kita tak bersyukur, dapat ujian, kita mengeluh dan sebagainya, ada dah, banyak dah nikmat Tuhan beri, tapi masih tak bersyukur lagi, masih rasa tak cukup lagi dengan apa yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita, maka dengan sebab itu juga akan menyebabkan timbangan amalan-amalan kejahatan kita akan lebih berat berbanding dengan timbangan amalan-amalan kebaikan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Dan macam mana nak dapat hati yang mudah redha dengan segala apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan di dalam kehidupan kita, adalah tidak lain dan tidak bukan seseorang itu kena mempunyai hati yang tenang. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hati-hati yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan kau di dalam keadaan engkau redha dan Allah Ta'ala meredai pada engkau. Allah Ta'ala sebutlah di antara ciri-ciri ahli syurga ni memang pada asalnya hati dia tenang. Macam mana hati nak tenang? Tuhan pun dah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingati Tuhan akan menenangkan hati-hati? Dari sini kita faham bahawa semua orang yang akan duduk dalam syurga adalah mereka hatinya tenang, dan yang tenang itu adalah orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sepanjang kehidupan dia. Kalau di dunia ni kita kurang ingat Tuhan, kita ingat Tuhan bila kita ditimpa ujian saja, bila kita ditimpa bala saja baru kita nak ingat Tuhan betul-betul, maka pengakhiran kita pun mesti tidaklah daripada golongan daripada hati-hati yang tenang tadi, hati-hati yang duk sabut. Dekat dunia pun dah sabut, dekat akhirat pun sabut, maka akan dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka baiki hati kita. Nak jadi ahli syurga yang tenang, aman, damai, dekat syurga, dekat dunia dah kena tenang dah. Dah kena sentiasa seronok dah, aman dah, redha dah dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia di dunia ni. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa amma man khaffat mawazinuh, dan jika misalnya dia punya timbangan tersebut ringan, timbangan kebaikan dia tu ringan, sedikit saja kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, maka timbangan mizan kebaikan dia akan ringan. Timbangan kejahatan dia akan lebih berat berbanding kebaikan yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Fa ummuhu, okay? Ummu tu maksudnya ummi lah, ibu. Maka ibunya, kalau kita terjemah satu-satu dalam bahasa Arab lah, kalau kita terjemah secara literal, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Okay? Siapa yang banyak buat amalan kejahatan,
keburukan dan sebagainya, dosa dan kemaksiatan yang banyak yang dilakukan, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka lah, akan dimasukkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini ada kiasan yang kita boleh faham lah. Kenapa apabila mana seseorang itu ditimpa musibah, contohnya lah, contoh kalau kita tengok budak kecil, bila mana dia bawa basikal ke, jatuh dan sebagainya, siapa dia cari dulu? Dia cari ayah dia ke, dia cari mak dia ke? Biasanya dia akan cari mak je lah, kan, mama, ibu dan sebagainya lah. Sebab apa? Begitulah lumrah manusia. Bila dia ditimpa musibah dan sebagainya, pasti dia akan balik pada ibu dia untuk dia mengadu apa yang ditimpa di dalam kehidupan dia lah. Kerana ibu dia lebih memahami. Kemudian dalam ayat ni, kenapa Allah Ta'ala kata maka ibunya adalah hawiyah? Nak tunjukkan kepada kita bahawasanya orang yang banyak buat kemaksiatan dan dosa pada Tuhan, dan dia masuk dalam neraka, dan tempatnya dia akan kembali adalah hawiyah. Salah satu nama neraka Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat neraka itu sendiri. Dan hawiyah maksudnya adalah tempat yang sangat dalam. Okey, itu maksud hawiyah, menunjukkan sifat bagi neraka itu sendiri. Dan dalam hadis yang sahih menerangkan bahawasanya api neraka ni dia bukan satu dataran yang besar, yang bila kita dia bukan satu dataran besar lah, tetapi ianya seperti mana lubang yang sangat sempit dan sangat dalam. Dan dalam hadis tersebut juga, bila mana dibaling batu ke dalam lubang neraka tersebut, dalamnya selama 70,000 tahun. So dalamlah hawiyah, di tempat yang sangat dalam, dicampak di dalam neraka dalam keadaan musibah yang sangat menyedihkan. Dia tak boleh kembali pada siapa-siapa, melainkan dia hanya kembali di dalam neraka saja. Itulah ibunya, tempat kembalinya. Yang asal di dunia, kalau ada masalah dan sebagainya, dia nak mengadu, dia akan balik pada ibu dia. Tapi dekat sini Allah Ta'ala beri gambaran waktu dia ditimpa musibah, dimasukkan dalam neraka, tak adalah tempat lain yang dia boleh mengadu, melainkan dalam neraka juga lah seorang-seorang ya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan ada juga tafsiran mengatakan fa ummuhu ni maksudnya adalah ibu ataupun ubun-ubun ataupun kepala dia lah. Maknanya kata siapa yang banyak buat kejahatan, Tuhan akan campak dia, lontar dia, lempar dia masuk dalam neraka, jatuh kepala dulu sampai ke bawah. Maknanya kata bukan dicampak, kaki turun dulu, kepala turun dulu sampai ke bawah. Kita bayangkan tadi 70,000 tahun, kita kalau jatuh daripada tingkat 10 pun dah mati lah. Tapi ahli neraka bila dicampak walaupun jatuh kepala dulu dalam lubang neraka tersebut, tak mati, bahkan diseksa lagi di dalam neraka tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita lah daripada azab ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, wa ma adraka ma hiya. Apa yang kamu tahu berkenaan dengan dia ni, mahiyah ni, hawiyah tadi tu? Maka Allah Ta'ala sebut narun hamiyah. Itulah neraka yang sangat-sangat panas, hamiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka daripada awal ayat ataupun awal surah Al-Qari'ah ni, daripada awal sampai habis, okey, menunjukkan perkara yang menggempakan. Pertama, benda yang menggempakan ketika mana kiamat tersebut berlaku. Dan bila berlaku tersebut, manusia-manusia dalam keadaan ketakutan, mereka berlari sehingga menyebabkan berlaku pelanggaran lah. Bila dah ramai duk berlari cari tempat nak selamatkan diri, berlagalah dengan sama-sama orang kan. Dan kemudian selepas daripada tu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadaan ketika mana kita di mahsyar, juga satu perkara yang menggempakan dan menakutkan, menunggukan apa yang akan berlaku, apakah nasib, dan bila masuk dalam neraka pun dalam keadaan ketakutan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, so ayat ni, surah Al-Qari'ah ni memang orang kata, kalau kita baca terjemahan saja, tak tadabbur betul-betul, mungkin kita kurang faham lah.
Al-Qari'ah, benda yang menggempa, apa yang menggempa kan. Sebab tu didatangkan tafsir-tafsir daripada pendapat ulama-ulama mufassirin berkenaan dengan ada yang kata ianya jatuh daripada atas, ada kata belaga dan sebagainya lah, menunjukkan keadaan hari tersebut. Dan mudah-mudahan bagaimana antara cara jugalah untuk seseorang itu memberatkan timbangan mizannya adalah seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimah yang dicintai oleh Rahman, lembut di lidah tapi berat di mizan, iaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Okay, duduk saja-saja sebut sajalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun nak buat ianya zikir harian pun tak jadi masalah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sebutkan, zikir yang kita sebutkan seperti mana dijanji oleh Rasulullah, benda itulah yang akan menyebabkan timbangan kebaikan mizan di mizan kita itu akan memberat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita di dalam syurga, dan kemudian kita hidup di dalam keadaan redha dan syukur sentiasa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa soalan ke? Hari ini ringkas sajalah, sebab directly cerita dia pun surah ni pun terus direct Allah Taala sebutlah apa yang akan berlaku, apa yang berlaku, apa yang berlaku. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bila saya dengar Ustaz bagi tadabbur tadi, saya takutlah pula. Jadi macam mana nak hilang rasa takut tu? Risaulah pula Ustaz. Alhamdulillah, yang tu yang kita nak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila wajilat qulubuhum, apabila mana dibaca ayat Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya dan bergetar jiwa-jiwanya lah. Itu antara kesan-kesan tadabbur. Sebab tu kita kena belajar tafsir, kita kena tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tambah ketakutan kita pada Tuhan, maka kita akan berjaga-jaga di dalam setiap amalan yang kita lakukan. Kalau tak ada takut tu, mungkin sebelum ni tak ada takut kot, tapi sekarang ni dah start takut. Jadi bila takut ni, kita duk teringat ayat ni. Bila teringat ayat ni, kita duk jaga-jaga apa yang kita lakukan. Sebelum tu faham-faham macam tu. Sebelum tu faham-faham macam tu lah je. Tak ada tu dapat penjelasan macam ni. Tak tidur malam tu Ustaz. Jadi malam ni bertahajud banyaklah, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, itulah yang kita nak matlamat daripada tadabbur. Kurang-kurang tidak tambah iman kita, dan bila mana tambah ketakutan tu lebih baik lagi. So baru kita tahu kita ni hamba yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada kuasa. Kan? Harta yang banyak kita ada, jawatan yang kita rasa mulia dengannya, orang duduk hormat kita sebelum ni, kan, sampai kita lupa diri kita hakikat ni sebagai seorang hamba. Bila mati nanti, duduk dekat padang mahsyar nanti, tak boleh buat apa lah, melainkan kita mengharapkan kasih sayang Tuhan, rahmat daripada Tuhan. Mudah-mudahan adalah amalan yang kita lakukan dicintai Tuhan, dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka. Terima kasih Ustaz. Okay, rasa takut tu adalah sebab maksud ayat ni pun Al-Qari'ah, hari yang menggempakan dan menakutkan. So bila benda tu dapat ketuk jiwa kita, mana kata capailah matlamat suratul Qari'ah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekiranya kita mati sebelum apa ni, hari kiamat tu, maknanya kita terlepas daripada siksa tu Ustaz. Terlepas daripada Siksa. kalau kita mati sebelum hari kiamat, tak ada lah kita tengok keadaan tersebut. Tapi selama kita berada di dalam kubur pun sama juga benda yang menggemparkan, kan. Jadi mudah-mudahan kalau kita buat baik, insya-Allah Tuhan jadikan kubur kita ni taman-taman syurga lah. Sebab bila kita dalam kubur, memang ada azab kubur, dan Allah Subhanahu wa taala macam kita dah bincang dalam surah At-Takatsur, ditunjukkan kepada mereka hatta zurtumul maqabir tu, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ditunjukkan di dalam kubur mereka tempat yang mereka akan pergi nanti. Kalau dia buat baik, Tuhan akan tunjukkan kepada dia, inilah syurga yang kau akan masuk.
maka tak sabar-sabar dia masuk syurga lah kalau dia daripada golongan yang mana Allah Ta'ala akan tetapkan masuk syurga. Tapi kalau dia ni masuk buat jahat, dia akan ditempatkan di dalam neraka, Tuhan akan tunjukkan inilah lubang neraka yang kau akan dicampak ke dalamnya. Maka dalam kubur dia dah tak senang dah lah diseksa, bahkan hidupnya pun dia pun masih dalam sepanjang di dalam kubur pasti dalam keadaan yang menakutkan. Sebab apa? Tunggu pada hari yang akan diseksa nanti dalam neraka nanti. Wallahu a'lam. Tapi ada perbincangan dalam berkenaan dengan hari kiamat ni. Ada yang kata siapa yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan matikan di awal lah. Sebelum daripada hari kiamat, Allah Ta'ala dah matikan, dah cabut semua roh-roh orang mukmin yang beriman pada Allah. Tinggallah mereka yang kufur, mereka yang kafir, mensyirikkan Allah, munafik dan sebagainya. Mereka lah yang akan merasai hari tersebut. Ada perbincangan jugalah berkenaan dengan hari kiamat tadi. Tapi ada sebut juga munafik. Walaupun kita rasa kita masuk Islam lah, tapi kita belum tahu, takut-takut kita ni tergolong daripada golongan munafik. Tunjuk je Islam kan. Tapi dalam munafik tak laku seperti mana yang Allah SWT suruh. Itulah keadaannya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jelas ke? Saya rasa macam terlampau ringkas sangat, tapi ayat ni terlalu direct lah. Ayat-ayat Allah SWT surah Al-Qari'ah ni sangat direct dan menakutkan lah. Paling saya terkesan di dalam ayat fa'ummuhu hawiyah, dicampakkan ke dalam neraka hawiyah yang sangat dalam lah. Semua cerita ni menggentarkan kita lah, sama ada pada hari kiamat, pada mahsyar dan ketika mana dimasukkan di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua, dan jangan lupalah untuk sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang berbaki ni, umur-umur yang berbaki. Jangan sibukkan diri kita dengan benda yang memang tidak akan beri manfaat kepada kita ketika mana, sama ada di dalam kubur ataupun ketika mana kita di hari akhirat nanti. Makin dekat kita rasa kita nak yang paling penting kita kena rasa kita akan mati tak lama lagi. Tak kira lah bila, mungkin malam ni ke, esok ke kan. Dan setiap kali kematian tersebut, ambil ibrah lah, pengajaran. Bahawa tak lama lagi aku akan berada di tempat tersebut. Ustaz nak datang sampai nak sampai untuk orang tu pun hampir kiamat untuk bagi diri dia. Kata itu kiamat juga kan. Kiamat bagi seseorang, kiamat yang sifatnya dengan dia akan kiamat kecil bagi dia lah. So Al-Qari'ah boleh jadi juga kan, kita bila mana jumpa dengan malaikat maut nanti, benda tersebut menggentarkan kita juga, menggemparkan kita juga. Pertama kali jumpa malaikat maut. Sebab tu kadang-kadang bila mana orang yang dah mati tu, bila nak dekat nazar dia tu, kita kena ingatkan dia lah untuk menyebut nama Allah. Dan pada ketika itu syaitan pun akan datang lah untuk hasut dia, supaya mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila nak dekat dengan mati, kita tahu ada orang nazar, kita pergi dekat dia lah, Allah. Mudah-mudahan dia mati pun dalam keadaan tauhid. Sebab ketika nak mati, bila mana anak Adam tu nak mati, akan datang lah syaitan, semua akan datang pada ketika itu, akan dibuka hijab mata dia, dan pada ketika itu syaitan-syaitan juga akan hasut daripada mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bergantung pada amalan kita lah. Kalau amalan kita baik, kita dekat dengan Tuhan, pasti Allah Ta'ala akan mempermudahkan kematian kita lah. Masuk Qari'ah ni bergempak. Ya? Satu lagi boleh? Ya, boleh. Dipahamkan neraka tu banyak kan. Jadi kalau seseorang tu dia dah termasuk dalam kata dicampakkan dalam neraka hawiyah tadi, lepas habis dia pergi seksa tu, dia pergi neraka lain pula. Yang tu saya tak tahu. Sebab ada
walaupun namanya banyak, ada juga pandangan ulama-ulama tafsir ni, dia kata ia merujuk kepada sifat bagi neraka, atau neraka tu ada satu. Contohlah, ada pandangan kata neraka ada satu, tapi sifat dia banyak dengan sifat-sifat yang disebutkan tadilah. Hawiyah, dia kata waqi'ah, dan kesemua makna-makna tersebut memang kenalah dengan makna neraka itu sendiri. Cuma ada yang kata ada 8, ada kata 7 dan sebagainya. Adakah kalau dia dah masuk dalam satu neraka akan dimasukkan dalam neraka lain? Itu wallahu a'lam lah. Itu semua kita tahu lah. Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu tu lah. InsyaAllah. Itulah macam saya kata tadi, kiamat kecil lah. Walaupun kita tak, kalaulah kita mati sebelum hari kiamat, tapi kematian kita waktu kita nazak tu pun lebih kurang macam kiamat kecil bagi seseorang. Allah Ta'ala sebutlah nanti kalau kita masuk dalam surah Al-Qiyamah contohnya satu hari nanti, kita akan tengok keadaan bagaimana orang yang bila mana ditarik nyawanya, dicabut rohnya daripada tubuh badannya, akan diceritakanlah keadaan-keadaan orang-orang tersebut. Okay. Ada lagi kah? Kalau tak ada, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung surah Adiyat pula pada minggu yang hadapan, dan mudah-mudahan macam saya katalah, jaga masa, jaga waktu betul-betul, jangan buat benda-benda yang sia-sia. Kalau sebelum ni suka tengok apa drama ke kan, duk buang masa tengok drama ke apa sajalah yang boleh melalaikan kita, tak beri manfaat kepada kita, dah kena hati-hati. Adakah aku buat ni, selagi pasti aku akan menyesal. Kenapa lah waktu-waktu yang terluang aku sibuk dengan dunia, kenapa aku tak sibukkan diri aku dengan mengingati Tuhan ke, baca Quran dan sebagainya. Waktu-waktu tu semua pasti kita akan menyesal ketika mana kita mati nanti. Okay, so mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga, terjauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr, insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.